define rate of reaction. Ini dia punya objektif. These are the objectives. Define reaction rate, determine reaction rate using experimental data, graph, using graph. And then write the rate expression using differential rate equation, rate law, define order, determine reaction rate on differential rate equation, rate law, and then factors affecting rate. Jadi kita baca balik. Sekarang saya cakap terang kat you all kat sini pun you all tak nak faham. Tengok teruslah Okay, reaction rate. Bahasa Malaysianya kadar tindak balas. Kadar tindak balas. Kamu belajar SPM tak ada ni kan? Kadar tindak balas ada dalam SPM kan? Kalau yang kamu faham what is kadar tindak balas Kadar tindak balas, reaction rate. Reaction rate is the speed of the reaction. Laju tindak balas. Kadar tindak balas tu adalah the rate of reaction is the speed of reaction. Laju tindak balas. Sekarang ni kita tengok tindak balas, tengok berapa dia laju ke perlahan ke tak tindak balas tu. Berapa kadar dia? Berapa kadar dia tindak balas? Okey, kadar tindak balas. How you monitor kadar? How you monitor the rate? Kalau kata kereta bergerak, laju pergerakan kereta, kita lihat berapa jarak yang telah kereta tu bergerak dengan masa lah kan. Dia bergerak 40 km per jam ke, 120 km per jam ke. Kan, 120 km per jam lajulah kan. Kereta tu bergerak laju. Berapa dalam kilometer per jam. Okey, jadi tindak balas macam mana pula kita ukur tindak balas? Laju tindak balas tu macam mana kita ukur? Kita ukur tindak balas berdasarkan perubahan kepekatan. Bukannya jarak tapi adalah kepekatan. Kepekatan yang berubah. Jadi rate of reaction is defined as, and how you define rate. Define rate as the change in the concentration of either reactant or product with change of time or with time pun boleh Unit dia molar per time. Concentration tu unit dia molar, mol per liter per time. Change in concentration of reactant or product. Okay. Perubahan kepekatan sama ada reaktan ataupun produk. Dengan masa yang diambil untuk tindak balas tu. Okay, for example, reaction dia A sebagai reaktan, B sebagai produk. Jadi kita boleh lihat perubahan kepekatan reaktan. Kita melihat perubahan kepekatan reaktan ni maksudnya pengurangan reaktan tu. Yang mana dia telah berkurang. Awal dia berapa, akhir dia berapa. Perubahan kepekatan dia. Ataupun kita boleh juga monitor berdasarkan perubahan kepekatan produk. Awalnya banyak mana, nanti akhirnya banyak mana perubahan dia. Dengan masa yang telah ambil. Jadi kalau reaktan akan berkurang, produk akan bertambah lah. Okay, so rate of reaction can be monitored based on either decreasing of the reactant ataupun increasing of product. Boleh Jadi kita boleh buat dalam bentuk formula. Rate with respect to A. Kalau kita monitor rate berdasarkan A, jadi kita lihat change in A. Okey, sebabnya A tu reaktan, dia akan berkurang. Kamu letakkan tambah negative sign depan dia. Macam kat bawah ni ada negative sign. Tambah negative sign A akan berkurang. Jadi kita lihat change in A over change in time. Jadi A ni dia punya final dia lebih kecil
bandingan A initial sebab dia akan berkurang kan. Final dia akan lebih kurang daripada A awal. Awalnya lebih besar lah. A itu square reactant, asalnya banyak mana, nanti dia akan berkurang menjadi berapa. Jadi A final tu lebih kecil. Jadi kecil tolak dengan besar, dia akan jadi negatif kat sini. Jadi negatif dengan negatif, so nanti dia akan jadi positif balik rate tu. Jadi dia punya sign dia ni kena letak negatif supaya rate tu akan jadi positif. Change in A tu nilai dia negatif. Okay, over change of time. Jadi change tu kita boleh tukar kepada sign tiga segi macam ni. Menunjukkan change. Change tu maksudnya concentration final tolak dengan concentration initial. A final tolak dengan A initial. Change of time maksudnya T final tolak dengan T initial. Kita boleh letak sign tiga segi macam ni. Ini maksudnya change. Sign tiga segi tu bermaksud change. Big change lah. Big change. Ada lagi satu nanti D. Nanti you tunjuk D. D tu maksudnya small change. Kalau big change kita buat sign tiga segi macam ni. Jadi kalau rate kita monitor berdasarkan A, jadi dia adalah negative change in concentration of A over AT. A itu adalah reactant. Negative change in concentration of A over AT. Okay, kalau rate kita monitor berdasarkan B pula, peningkatan B. Jadi kita buat change in B, jadi kita letak positive sign depan tu. Letak positive sign. Positive sign, change in B over change in time. Jadi B final tolak dengan B initial. Per dengan T final minus T initial. B kan nanti produk tu dia akan meningkat. Jadi B lebih besar. B initial, B final lebih besar bandingan B initial. Jadi memang positif. Dia punya value atas ni. Positif pun tak salah. Kita sign positif ni tujuan dia nak tunjuk kata dia meningkat. Increasing. Nak tunjuk dia increasing. Yang ni sign negatif ni nak tunjuk kata decreasing. A decreasing, B increasing sebab tu ada sign negatif positif gitu. Okey, boleh. Jadi rate kadar tindak balas kita boleh ukur, nak lihat reaktan pun boleh, nak lihat produk pun boleh. Jadi kadar tu adalah berdasarkan perubahan kepekatan per dengan perubahan masa. Masa yang telah diambil untuk tindak balas ni. Perubahan kepekatan tu, okey, kalau kata A sebagai reaktan, dia akan berkurang. Jadi perubahan kepekatan A, pengurangan A, berapa banyak dia telah berkurang per dengan masa yang telah diambil. Kalau B itu sebagai produk, jadi kita lihat peningkatan B lah. Perubahan dia tu, kepekatan tu, berapa nilai peningkatan dia. Final tolak dengan initial. Apa? Per dengan masa yang telah diambil untuk tindak balas. Boleh ya? Faham Itu maksud kadar. Perubahan kepekatan per dengan perubahan masa sama ada perubahan kepekatan reaktan ataupun perubahan kepekatan produk per dengan masa. Okey. Kita sekarang nak kena faham graf juga. Graf. Kalau diberi graf concentration versus masa. Kita nak relatekan dengan rate. Macam mana, apa yang ditunjukkan oleh graf concentration versus masa. Okey, sekarang ni A sebagai A adalah reaktan, B adalah produk. A adalah reaktan, B adalah produk. Jadi A akan berkurang. Jadi ini adalah graf yang diplot berdasarkan bila kita monitorkan rate tu berdasarkan A. Kita tengok awalnya berapa kepekatan dia,
Jadi pada masa tindak balas tu berlaku, A akan berkurang. Jadi nampak A akan berkurang. Jadi kita akan dapat poin-poin macam ni lah. Lepas tu kita pun buatkan, plotkan lah. Dia akan dapat graf macam ni. Bagi A akan berkurang. Nampak? Dan dia hinggalah dia habislah. Ini tindak balas reaction kinetik ni bercakap tentang tindak balas yang irreversible. So A akan habis. Jadi kosong. Misalnya kalau kita monitor dia sampai habis lah. Okey, jadi bagi B pula kalau kita tengok B pula produk asal dia. Okey, asalnya ada berapa? Ikutlah kalau sama ada dia melalui daripada kosong ataupun dia memang kita buat dia daripada kosong lah. Ini agak kita buat daripada kosong. Dia daripada tak ada kepada ada. Daripada kosong dia. Ada. Itu daripada tak terbentuk, lepas tu ada. Ini betulkan graf dia daripada kosong. Okey, so maksudnya B akan meningkat. B akan meningkat. B sebagai produk dia meningkat. Okey. Dia bukan equilibrium Kalau equilibrium dia jadi macam flat macam tu kan. Ni kira B meningkat hinggalah masa sampai A habis. Tidak berasa berhenti lah berapa B yang kita dapat lah. Okey. Jadi macam mana kita nak cari rate daripada graf ni? Rate. Tadi kita kata tadi daripada statement kita dia adalah change in concentration over change of time. Okey. Jadi kalau kita nak cari rate berdasarkan graf, okey, adalah kita dengan kita mencari kita buat satu line tangent. Okey, saya bacakan dulu poin yang mula tadi. Tadi mula kamu tahu yang mana satu graf reaktan, yang mana satu graf produk. Reaktan berkurang, produk akan bertambah, itu satu. Okey, jadi kita nampak di sini as reactant decreases dan product increases rapidly, rate increase dan slow down. Reaction kita ni A ni dia berkurang dengan sangat laju di awal. Nanti bila produk dah terbentuk banyak dah, A dah berkurang, maka reaction dia pun slow down. So, reaction macam itulah, awalnya tu adalah laju, kemudian dia slow down lah. Dah apa ni, misalnya ni reaktan A dah berkurang, dia slow down. Ataupun yang ni B dah terbentuk banyak dah, lepas tu dia A dah nak habis, so reaction pun slow down lah. So the slope of a line tangent gives instantaneous rate. Okay, rate ada 3 jenis lah. Sini saya tak tunjukkan. Nanti kemudian ada datang lagi rate yang lain. Rate ada 3 jenis rate. Satu, yang mula ni saya tunjukkan dulu instantaneous. Instantaneous. Instantaneous rate. Instantaneous rate. Rate pada satu instant. Instant tu maksudnya satu ketika kan. Dia adalah maksudnya pada satu point time. Okey, maksudnya di sini. Okey, sekiranya saya nak cari rate pada point masa ini. Sini pada masa ini. Jadi, ini ada 2 rate saya nak cari di sini. Satu pada time yang satu, yang mula ni. Jadi yang kedua, time yang kedua. Saya nak cari rate pada masa T1 dengan rate pada masa T2. Jadi apa yang kita buat adalah kita melukis line tangent. Saya tukar color lain bagi dia nampak.
Highlight boleh ke? Kita buatkan garis tangent pada point tu. Tangent tahu kan garis tangent? Garis yang sentuh graf kita tu dekat point masa tu. Kita buat garis lurus, sentuh point yang kita nak tu, T1. Kita buatkan satu garis, sentuh graf kita dekat point itu, T2. Buatkan satu garis. Jadi itu kita panggil line tangent. Okay, kemudian, ini color lain. Kemudian, kamu cari slope dia. Cari slope dia. Cari slope dia. Slope tu adalah kecerunan, kecerunan nilai Y, ini Y, nilai X. Jadi you cari slope. Slope adalah M, dia adalah Y over X. You cari dia punya slope Y, tinggi ni dengan X. Boleh tak? Faham tak? Jadi daripada situ, buang sikit ni. Nampak serabut sangat, saya buang sikit. Kamu faham tak ni? Apa yang saya buat ni? Highlight ni saya nak ambil yang lain. Kita buatkan garis tangent. Macam ni ya. Dia sentuh dekat dia. Betul lah. Buatkan garis tangent. Lepas tu cari dia punya kecerunan garis tangent tu. Kecerunan slope slope M adalah nilai berapa tinggi sini Y over X ni. Y over X. Jadi di sini mana graf yang lebih cerun? Kamu pun nampak dia. Cerun tu maksudnya dia mencanak macam ni kan? Macam ni. Itu lebih kecerunan dia lebih tinggi kan? Bukit kan? Kalau bukit macam tu banding dengan macam ni kan? Ini kurang curam lah. Ini lebih curam. Bukit dia. Atau macam tu. Macam tu dengan macam ni. Ini lebih curam kan? Kalau dia macam ni tak curam sangat. Jadi yang ini bawah ni tak curam. Ini lebih curam. Kan? Kecurunan lebih tinggi. So the steeper the slope means the faster direction. Jadi awal ni maksudnya direction dia lebih laju, tindak balas. Sebab dia lebih, slope dia tu lebih steep. Nilai Y over X dia adalah lebih tinggi. Kau ni tak boleh buat dah. Ini maksudnya yang ini lebih steeper. Yang ini less steep. Jadi dia lebih steep maksudnya higher rate. Rate dia higher. Yang ini maksudnya rate dia less. Ini maksudnya fast reaction dah. Reaction dia fast. Reaction dia yang ni dia slow reaction dah. Reaction dah slow dah. The steeper the slope, the faster the reaction. The rate of reaction, the faster the reaction, the higher the rate lah maksudnya. At the beginning, the slope is steeper, rate is faster. Later, the slope is less steeper, rate is slower. Itu saya dah summary kat atas ni.
Jadi line tangent yang ni lebih steep, nilai y over x slope tu lebih besar. Slope dia lebih besar, dia lebih steep, lebih curam. So rate reaction tu higher. So reaction bergerak pada kadar yang lebih tinggi, tindak balas tu lebih laju, rate dia tu higher, kadar dia lagi tinggi, reaction dia faster. Then yang ini is less steep, meaning rate dia will be less as the reaction slow down dah. Okay. Kalau kita lihat pula bagi produk pun samalah. Produk, okay. Nak tukar color dah tak boleh buat dah. Okay, ini dia punya line tangent dia. Katakan kita nak ambil point ni, time. T1, kita nak bandingkan dengan T2. T1 pada awal tindak balas. T2 pada akhir tindak balas. Okay, kita buatkan garis tangent. Jadi itu cara nak cari rate. Kalau berdasarkan graf. Kalau berdasarkan graf, ini juga tak mahu. Hijau, merah, kenapa? Apa nampak? Okay, kita buatkan garis tangent. Garis tangent, point tu. Kemudian kita buatkan dia punya slope. Slope y over x. Y over x. Boleh ke kamu dengar ke tu? Y over x. Kamu lepas di sana ke? Senyap dah ni? Ada? Terputus ke? Ada cikgu. Ada. Saya takut putus. Saya tak ada nampak you on. Jadi slope adalah y over x. Itu dia punya. Jadi slope y over x tu memberikan rate lah. Rate tu adalah berdasarkan nilai kecurunan itu. Kecurunan graf, kecurunan line tangent tadi. Jadi kita mencari ni adalah kita mencari instantaneous rate. Rate pada satu instant. Kita mencari ni rate pada masa-masa ni. Pada satu instant, pada satu masa. Nanti ada lagi yang kedua tu adalah average rate. Yang kedua adalah average rate. Kita tengok pula average rate. Yang saya tunjuk sekarang ni adalah instantaneous rate. Rate pada satu instant. Jadi kita tengok satu masa, kita buatkan garis tangent berdasarkan masa tadi. Lepas tu kita cari dia punya kecurunan garis tangent itu. Line tangent. Okey, itu Okey, contoh yang ini dengan lebih detailnya. Saya ada data di sini. So sekarang A adalah reactant. B adalah produk. Kita study reaction ni. So A ni pada time 0, A 1.7. B belum ada lah. Jadi kalau nampak peningkatan, itu maksudnya B sebagai produk. Kalau nampak penurunan, itu menunjukkan reactant.
Jadi A sebagai reaktan di sini. Okay, dia pun monitor setiap 50 second. Reaction ni dia monitor setiap 50 second. Dia record concentration masing-masing A dengan B. So dia study reaction ni, dia plotkan graf concentration versus time bagi reaktan dan produk. Reaktan A, B produk. Jadi dapati concentration of reactant A decreases, concentration of product B increases. Okay, tak apalah, kita dapat graf ni. Apa at the moment ni, maksudnya kalau kata disuruh menukis graf concentration versus time, okay, kamu label lah concentration unit dia molar. Masa, okay, tengoklah masa minit ke, masa apa pun, tak apa, ikut apa yang diberi. Di sini masa dia adalah dalam second. So, you pun plotkan graf. Plotkan graf, nampak. Nah, jadi yang kurang tu adalah reaktan, yang meningkat tu adalah produk. Okay. Jadi reaction ni sampai 500 second lah. Dia monitor sampai A berkurang sampai jadi 0.05 dan B meningkat hingga 1.65 molar. Okey. Jadi, kiranya kamu diminta mencari rate berdasarkan perubahan kepekatan banyak mana dengan masa banyak mana. Jadi ini kita panggil average rate. Average rate berdasarkan data. Statement maksudnya data diberi. Data given. Dia bagi data yang sikit sajalah, maksudnya berdasarkan perubahan kepekatan. Jadi ini change of concentration lah. Change of concentration of A ni dia bagi. Over 500 second ni adalah change in time. Okay. Dia kata, so dia bagi data berapa perubahan kepekatan, berapa perubahan masa, dia suruh cari. Yang kita cari tu adalah average rate. Okay. Maksudnya, so kita pun buatlah. So, solution dia, the average rate of reaction is calculated over a time interval 500 second daripada 0 to 500 second. So, dalam ni dia 0. Kan, bila dia kata reaction over 500 second, maksudnya daripada 0 to 500 second lah. Time dia. Okay. Tapi kita kan buat change tu daripada T final tolak dengan T initial. So, you kena buat 500 tolak kosong lah. Betulkan sikit ni. Reaction over 500 second tu maksudnya reaction tu dia mula daripada kosong sampai 500 second. Tapi lepas tu kita nak kira di sini, change in time kita buat T final tolak dengan T initial. Okay. Manakala A final, concentration A, change in A adalah A final tolak dengan A initial. Okay. So, dividing by the, kan? Maksudnya, by dividing the change in concentration over time interval tu. Jadi kita kena divide perubahan kepekatan per dengan perubahan masa. Itulah rate kan. Tadi kita ada awal-awal tadi saya cakap tadi. Okay. Dia adalah, saya tambah sikit kat sini. Change in, asal dia tu adalah change in concentration of A over change of time. Jadi change in concentration tu adalah A final tolak dengan A initial over T final dengan T initial, change of time. Okey, jadi oleh kerana A ni reaktan, jadi kita letak sign negatif. Sign negatif. Sign negatif. Jadi change dia tu, A final dia lebih kecil lah, 0.05 tolak dengan 1.7 A initial over dengan T final 500 tolak dengan kosong. So kita akan dapat, sebab nilai dalam ni dia negatif, negatif, so dia positif. Jadi ingat rate mesti positive value.
Sebab itu kita kena ada sign negatif kat atas ni supaya dia jadi positif. Jadi sebab kita letak sign ni sebab kita nak jadi rate dia negatif, ataupun sebab A ni memang decreasing, sebab itu kita kena letak sign negatif. Okay. So ini cara nak cari average rate kalau diberi data. Data yang ringkas, tak perlu nak plot graf lah. Jadi kita buat macam ni. Berapa perubahan kepekatan. Jadi lihat. Kepekatan final tolak dengan kepekatan initial per dengan T final tolak dengan T initial. Berapa? Tengoklah unit rate. Di sini unit rate. Sebab dia perubahan kepekatan, so molar. Molar per dengan perubahan masa, so masa dia katakan dalam second. Jadi molar per second unit dia. Jangan lupa unit rate. Perubahan kepekatan per dengan perubahan masa. Jadi kepekatan unit dia molar. Masa tu can be in any unit lah. Tengoklah unit apa yang digunakan dalam tindak balas tu. Yang diberi. Second, molar per second. Kalau days, molar per days. Macam tu Unit rate, molar per time. Okey. Okey, sekarang kalau kita tengok pula average rate berdasarkan graf. Nak cari average rate pula berdasarkan graf. Yang awal tadi graf cari instantaneous rate. Berdasarkan graf. Instantaneous rate hanya boleh cari daripada graf sahaja. Tak boleh berdasarkan data instantaneous. Dia berdasarkan graf yang diplot, kita cari rate instant. Tapi average rate boleh cari daripada data dan juga graf. Okay. Average rate boleh dapat daripada data. Yang tak start tadi sebelum ni, saya buat berdasarkan data. Yang ini Ini average rate berdasarkan data diberi. Sekarang saya nak cari pula average rate berdasarkan graf. Okay, let's say dia kata so cari average rate berdasarkan sela masa. Question dia kat sini From the data, plot a graph of concentration. Data yang awal tadi ni. Data asal dia tu. Raw data dia yang banyak tadi. A dengan B tu kan. Sekarang untuk A. From the data tu yang tadi tu. Right ni Graph ni lah ni. Data ni Data A. Sekarang ni nanti saya nak tunjukkan average rate untuk perubahan kepekatan A dengan average rate untuk perubahan kepekatan B. Maksudnya dua separate graph ni So yang mula sekarang ni yang ni graph ni dulu. Maksud saya ini graph tu yang bawah tu So kita ambil untuk A sahaja. Kita sekarang nak cari average rate berdasarkan graph. Okay, from the data, plot a graph of concentration of A versus time and determine the average rate over. Okay, yang data A tadi diplotkan graph. Sekarang nak cari average rate over 500 second. Sampai habis tindak balas tu lah. Tindak balas tu bukan bermula daripada 0 hingga 500 second. Jadi kita nak cari berapakah average rate untuk 500 second ni. Okay. Jadi apa yang you buat, kamu sekali lagi buat kan. Kalau nak cari rate, dia kena cari, kena buat line tangent. Jadi line tangent di sini daripada 0 hingga 500 lah. Jadi kamu buatkan line tangent. Ini line tangent dia. By plotting the tangent to the curve. Okay, maksudnya kita bukan, kalau kita buat garis kat sini, kalau kita buat macam ni, maksudnya instantaneous macam ni kan. Sebab kita nak buat average. Nak buat average. Average daripada 0 hingga 500 second. So you buatkan garis tangent sini. Saya besarkan sikit tangent ni.
So, you pun buat line tangent. Tarik daripada 0 hingga 500 second. Buat macam tu, line tangent. Lepas tu, you cari dia punya slope lah. Kamu cari dia punya slope dia. Maksudnya, sini. Slope yang tu So, sampai sini. Y over X. So, Y over X. Okay. Jadi, kita boleh tengok di data je. Slope dia tu Y over X. Maksudnya, okay, point di sini adalah, jadi kita tak boleh tak nampak. Kita tengok data. Data ni dia perlukan berdasarkan ini. Tengok data asal. A jadi, awalnya A adalah 1.7. Dia berakhir dengan 0.05. Jadi ni A final. Ini concentration of A final. Ini A initial. Jadi final tolak initial kan. Jadi 0.05 tolak dengan 1.7. Masa dia 500 hingga 0. 0.05 tolak dengan 1.7. 500 tolak dengan 0. Okey, jadi kamu akan dapat slope. Dan slope dia berdasarkan you kira Y over X. Y over X. Jadi sini dia punya point sini adalah X dia 0. 1.7. Dan kat sini kan. Kalau kita buat koordinat tu X, Y. So 0, 1.7. Ini apa tadi? Ini masa dia dia adalah X dan Y. Berapa? Berapa X adalah X ni kan? X ini adalah 500. Y dia sini adalah 0. Bukan. Tidak ada. Ini adalah, apa boleh cari kat sini? Point kat sini adalah 500 second. X dia betul kan? No? Y dia berapa kat sini? 0.05. Berakhir dia punya nilai Y kan? Dia 1.7 awal, akhirnya adalah 0.05. 0.05. Okay. So, apa yang you buat? You tolak tu, Y dia 0.05 akhir. Ini concentration A akhir. 0.05 tolak dengan ini A awal. 1.7. Masa akhir 500 tolak dengan 0. Okay. So, you akan dapat slope dia nilai negatif lah. Sebab ini graf ni graf yang negatif kan. Keturunan dia negatif. Tapi tak apa. Lepas tu, rate tu positif lah. Ambil je nilai tu, buang sign negatif tu. So, rate adalah positif. 3.3, 10 kuasa tolak 3. Jadi, rate tu adalah nilai keturunan garis tangent. Berdasarkan scalar masa berapa kita nak ambil average rate kita ni. Over 500 second. Itu kita panggil average rate.
berdasarkan sela masa yang panjang. Berapakah, apa yang kita cari ni, berapakah purata tindak balas? Berdasarkan tindak balas daripada 0 hingga 500 second. Berapa purata kadar dia? Macam tu. Kita boleh buat average rate ni nak buat dari berapa masa ke masa pun boleh. 0 hingga 100 pun boleh. Kamu kena buat dekat, kalau kata 100, kamu tariklah sampai sini 100. Buatlah line tangent kat sini. Gitu. Ya. Average rate ni dari nak buat masa ke masa ke mana pun boleh. Nak buat 100 ke 200 second pun boleh. Jadi dia bukannya berdasarkan one point of time lah. Dia over a range of time. Berdasarkan sela masa, berapa yang you nak average rate tu. Faham tak? Cuma yang soalan ni dia nak over 500 second. Over 500 second tu habis masa dia tu lah. Sampai habis masa dia lah. 0 hingga 500. Sekarang kita lihat pula berdasarkan produk pula. Berdasarkan statement pula. Statement, okay. Find the average rate over 500 second when concentration of B increase from 0 to 165. Okay. Jadi, berdasarkan statement, data yang diberi sikit. Dia tak bagi data banyak. Tak payah plot graph. Jadi, cari je average rate. So, you tengok dia kata B increases. So, B itu sebagai produk. Dia increase daripada 0 to 165. Jadi, kita akan buat change in concentration of B over, itulah rate change of time. Okay, jadi kita lihat B final tolak dengan B initial. Jadi kamu kena cari change in concentration of B, iaitu concentration B final tolak dengan B initial. Jadi B final adalah 165. B initial adalah 0. Change in time adalah T final tolak dengan T initial. T final adalah 500 second, T initial adalah 0. Okay. So, you bahagikan. Dia akan dapat nilai dia memang positif lah. Rate tak perlu letak positif, tak apa. Sign tu. Sign positif tak payah letak, tak apa. Tapi dia punya dia punya statement ni kena ada. Bila dah masuk nilai tu tak payah letak positif. Yang ni tak letak tak apa. Macam ni nak letak pun tak apa. Tapi akhir ni pun tak payah letak, tak apa. Dia bukan macam delta H lah. Dia ada positif dan negatif. Nilai rate memang positif. Ya. Cuma dia punya awal-awal statement ni kita nak tunjuk data peningkatan. Jadi kita letaklah sign positif. Tapi kalau dalam yang reactant, you kena letak sign negatif tu supaya benda tu jadi positif balik. Okay. Kalau kata berdasarkan graf, untuk peningkatan B pula, nampak B meningkat. Ni graf concentration versus time for B kita tahu ini adalah B meningkat ni. From the data, plot a graph, data yang awal tadi. So, graph pun dah diplot of concentration versus time for B. And determine dia punya average rate over 500 second. So, you just buat garis line tangent daripada masa mana ke mana tu. You buat line tangent. Okay, kata daripada masa 0 hingga 500 second. So, you pun buat garis tangent. Apa itu? Lepas tu, you cari dia punya slope lah.
Cari dia punya slope. So, sini Y over X. Okey, point dia kat sini. Point dia sini X, Y dia kan. Sini X, Y dia. Di sini X. X sini adalah kosong. Y adalah kosong Dia mula dengan kosong kan. Ini nanti X dia adalah 500 second. Y dia dah jadi 165. 1.65. Y dia 1.65. Okay. So you pun buat dia punya slope. Kita tengok Y. Berapa tinggi Y ni. Over X ni. Iaitu 1.65 tolak dengan kosong. 500 tolak dengan kosong. Dapat slope. Jadi slope tu adalah nilai rate. Jadi yang penting sini kamu faham rate kita nak cari daripada graf tu adalah dengan kita buatkan line tangent. Kalau kata instantaneous rate, line tangent pada satu masa tu. Kalau kata average rate, berdasarkan sela masa tu, line tangent berdasarkan sela masa. Yeah. Let's say kalau saya nak cari average rate untuk 100 second. Badan Let's say kata saya nak cari over 100 second. So saya kena buat line tangent dia. Ini 100 second sini kan. 100 second. So saya kena tarik, kita buat line tangent sini ke sini. Buat garis lurus, tarik daripada point sini ke sini. Lepas tu you buat dia punya, cari dia punya tangent dia. Kamu faham tak? So, saya tinggi sini. Tinggi ni dengan ini. Berapa? Kalau saya cari average rate over 100 second. Average rate untuk time dia tu 100 second. 0 hingga 100. Over 100 second kalau dia kata. Kalau saya kata, kalau nak pula average rate daripada 300 to 500. So saya kena buat tarik dari sini. Buat garis lurus ke sini. Buat garis lurus macam tu. 300 to 500. Cari kadar purata daripada 300 ke 500 masa. Macam tu. Buat garis tangent. Garis lurus garis tangent. Tarik dari point sini ke sini. Lepas tu cari dia punya slope dia. Ubah. Sekejap. Kamu faham tak? So kita buatkan slope ni. Y ni. Y over X. Kamu faham tak ni? Faham cikgu. Boleh. Nanti dalam Chem Ace ada soalan ni nanti Fraction kinetic punya topik. Saya buat soalan ni. Cari average rate berdasarkan graf. Kamu just tarik daripada average time tu, nak cari average rate berdasarkan sela masa mana. Kamu just buatkan garis lurus daripada point masa mana ke mana. Macam tu. Itu cari dia punya tangent. Ini line tangent dia. Lepas tu cari dia punya plot slope dia tu.
slope garis tangent tu. Saya buat balik yang ni Maksudnya ni nak cari. Saya takut apabila belajar secara online ni sebenarnya takut dia tak faham. Ini adalah line tangent. Ini line tangent dia. Tak, dia kata masa daripada 500 second. Maksudnya daripada 0 hingga 500 second. Dia pun ni 0 masa dia, ini 500 second. 500 kan. So dia pun buat garis macam tu. Garis lurus. Join kan dia tu. Jadi kita dapat garis tangent. Lepas tu cari dia punya slope dia. Y/X. Okey, dapatlah. Jadi yang you dapat tu adalah rate. Dia adalah average rate. Average rate over 500 second. Bukan average rate. Dia kena indicate lah. Average rate apa? Average rate untuk tindak balas itu sampai habis lah. Over 500 second. Average rate over 100 second nilai lain. Average rate 200 to 300 second lain nilai dia. Yang ni average rate over 500 second. Okey, saya jalan dululah. Okey, ni ulang balik tadilah tentang instantaneous rate. Instantaneous rate. Jadi instantaneous rate adalah bila kita cari rate pada satu point time, one instant. Itu maksudnya one instant. Okay, misalnya ni nak cari pada masa katakan 7 second. Okay, jadi kita buat line tangent. Lepas tu cari dia punya slope. Line tangent tu. Mana lain? Cari dia punya slope dia ni. Y/X. So, dia dapat negative slope. Tapi rate tu adalah negative slope tu. Slope tu dapat negatif, dia negatif, positif balik. Rate tu di sini kan, rate adalah negative slope. Slope tu memang nilai dia negatif. Untuk graf ni, slope ni memang negatif. Slope dia ni, nilai dia negatif. Jadi negatif slope. Maksudnya slope, rate tu akan jadi positif. 1.06 10 power of minus 2. Negatif kali negatif jadi positif. So rate positif. So instantaneous rate is the rate at a particular time. Okay. Kita ni 7 second. It is determined by drawing a tangent line. Jadi tangent line. Ni line tangent, saya kena buat colour lain sikit. Kita nak highlight sekejap. Merah pula yang keluar sekejap. Kan ni susah sikit. Ni line tangent. Line tangent. Okay ke you all? Senyap Ada nak tanya apa-apa tak? Faham ke? Line tangent Line tangent yang biru tu. It is determined by drawing line tangent that only touch the graph at one point of time. Pada point time 7 second tu je. At one point of the time, and then calculate the slope of that tangent to find the rate. Rate tu adalah
slope bagi tangent itu. The steeper the slope, the higher the rate. Okay. Reaction proceed at higher rate at the beginning, then they slow down. Nanti nak nampak graf ni kan, kecurunan dia tu tinggi, besar pada apa ni, awal. Lepas tu dia dah kurang curam dah. Maksudnya reaction dah slow down lah akhirnya. Okay. Sekarang ni berdasarkan data pula Kita tengok ada data. Ini nak tunjuk detail lah graf ni. Ada data. So yang nampak ini adalah reaction ni dia monitor berdasarkan reaktan butyl chloride C4H9Cl. Ini sebagai reaktan. Dia monitor reaction ni berdasarkan pengurangan butyl chloride. So dia ambil masa sampai 500 second. Awalnya butyl chloride ni 0.1 molar nanti sampai habis butyl chloride. Jadi sampai 0.00. Tapi sini tak nampak lah graf ni. Tak sampai 0.02. Last data dia ni 0.02. Tapi kat sini dia ada sampai 0 lah akhirnya ni. Okey, lepas tu jadi ada lagi satu rate lah yang diintroduce kat sini, iaitu kita panggil initial rate. Tadi rate tadi ada 3 kan? Ada 2 dah saya mention, 3 sebenarnya rate. Satu tadi adalah instantaneous rate. Instantaneous rate. Instantaneous, NEOUS. Yang kedua tadi adalah average rate. Yang ketiga adalah initial rate. Initial rate. Kadar, jenis kadar. You ukur kadar apa? Instantaneous, kadar pada satu masa. Average rate, kadar berdasarkan skala masa yang besar. Daripada masa mana ke mana. Initial rate, kadar awal pada satu masa, iaitu masa kosong. Maksudnya, pada T0, point sini kan, T0, lepas tu dia pun buat garis tangent melalui T0 tu. Alright. Ni buat ni T0. So dia pun buat garis tangent. Tangent kena pada T0 ni. Tarik dia buat kena pada T0. Ni T0 kan. Dia buatkan garis tangent. Okey, melalui T0 tu. Okey, jadi dia pun carilah keturunan line tangent pada T0. Dia carilah Y over X. Okey, jadi pada T0, rate pada T0 kita panggil initial rate. Initial rate. Jadi kat sini ada lagi satu dia tunjukkan sini adalah instantaneous rate. Tadi saya dah mention banyak kali dah. Instantaneous rate. Maksudnya, okey, ini dia cari nak pada sini kan, T sama juga 500 kat sini 600. Maksudnya pada point ini, so dia pun buat line tangent. Buatkan line tangent. Kena pada T600. Lepas tu cari keturunan dia. Cari keturunan dia. Y over X. Okay. Kalau kata nak buat average. Kalau nak buat average rate. Katalah nak buat average rate kan.
Kata saya nak ambil kat sini 200 sampai 400. Jadi 200 ni kalau nak buat average lah. Katakan 200 sini, 400 sini. Jadi kamu daripada point sini, ambil pembaris, you sambung dua ni. Macam tu. Lepas tu cari kecerunan graf tu. Kecerunan, bukan graf, kecerunan line tangent tu. Buatkan line tangent dari sini ke sini. Garis lurus, sambung dua point ni. Lepas tu cari dia punya slope dia. Point saya duk ajak ni, you all faham tak ni? Buat sini, sini. Jadi dapat average rate. Kalau nak cari average rate. Jadi ada tiga-tiga di sini lah. Ada initial rate. Ada average rate. Ini saya cari average rate. Average rate 200 to 400 second. Untuk 200 to 500 second. Average rate dia berapa? Kemudian instantaneous rate. Ada tiga. Initial rate, average rate, instantaneous rate. Pada satu masa. Kalau average rate pada seller masa. Seller masa yang bukan pada satu masa. Beza dia kan. Ini seller masa. Dia masa mana ke mana. Yang ni pada satu masa. T600. Jadi initial rate pun adalah instantaneous rate lah. Tapi pada T seminyak kosong. Kita panggil dia initial rate. Okey. Boleh beza tak Instantaneous rate, initial rate, and then average rate. Initial rate dengan instantaneous rate adalah sama saja. Cuma instantaneous initial rate tu adalah T equal to kosong. Instantaneous rate yang lain tu ada T berapa masa dia lah. Okey. Jadi banyak benda dia kena tegang-tegang ni. Ini lagi satu. Kamu masih di sana ke? Ada. Tak ada nak tanya apa-apa? Okey, ini dia punya jawapan kat belah sana. Sambil tengok jawapan dia. Okey, sekarang ini soalan dia. Question dia. Question. Using the data yang tak start ni, tak start just now ni. Data table ni. Cuba tengok dia nak percaya apa. Calculate average rate over time interval from 50 to 150 second. Jadi dia nak average rate over time interval 50 to 150. Jadi maksudnya kamu kena cari change of concentration. Jadi concentration of C4 H9Cl ni, butyl chloride ni. Nak buat dua-dua sekejap macam mana ni. Saya tulis kat bawah ni lah. Tak muat kat tu. Lagi tengok jawapan dia ada sebelah dah. Tapi saya nak ringkaskan sikit kat sini. Jadi untuk A. Jadi concentration dengan time. Concentration C4 H9Cl dengan time. Jadi kalau time dia 50, concentration dia berapa? Time dia 150, concentration dia berapa? Kita tengok. Time 50, 0.0905.
0.0905. 0.0905. Mulai. Time 150. Concentration dia 0.0741. 0.0741 ya. 741. Okey, jadi calculate average rate. Jadi ini change of time 150 minus 50, change in concentration 0.0741 minus 0.0905. Jadi kena ada sign negatif supaya rate tu jadi positif. Nampak tak? Ada sign negatif 0.0741 minus ini, alright, dapat. Jadi ini maksudnya berdasarkan data. Daripada average rate, daripada masa 50 second to 150 second. Faham kan? Lepas tu, sekarang daripada graf, cari pula instantaneous rate. Pada T0 maksudnya initial. Kemudian instantaneous rate pada T sama dengan 600. Tengok graf tadi. Cari initial rate dan juga ini initial rate, nak cari yang ni. Cari dia punya ni sini. Tak. Tekan balik. Okay, nak cari instantaneous rate. Sini pada T sama dengan 600 dengan T sama dengan 0. Maksudnya cari dia punya slope ni lah. Y over X. Y over X. So dapat ini. So dapat sini Pada T0 itu initial rate. Pada T sama dengan 600, instantaneous rate pada T sama dengan 600. Apa instantaneous rate dia? Apa instantaneous rate atau initial rate? Ni. Okey, so dapat ini. Ini nilai point-point slope dia tadi dah Okey, C. Tidak C pula. State how rate disappear. State how rate of the disappearance of C4H9Cl is related to the rate for appearance of C4H9OH. Okey. Jadi, dia kata, sekarang kita nak relate kan apa kadar kehilangan butyl chloride ni dengan kadar pembentukan butanol ni macam mana hubungan dia. Oleh kerana butyl chloride 1 menghasilkan butanol 1, dia reaction dia 1 to 1. Jadi 1 mole of butanol nanti produk ni is from 1 mole of butyl chloride. Jadi kadar pembentukan butanol samalah dengan kadar kehilangan butyl chloride. Dia sama. Sebab reaction dia 1 to 1. Maksudnya sini sama. Sebab dia ada 1 to 1. Jadi berapa butanol terbentuk, kadar dia tu sama dengan kadar kehilangan butyl chloride. Okay, nanti kita tengok nanti kalau reaction dia bukan 1 to 1, kadar jadi macam mana? Hubungan mereka. Okey, contoh yang ni reaction dia ni sekarang bukan 1 to 1. Dinitrogen pentaoxide N2O5 ni dia decompose menghasilkan nitrogen dioxide NO2 dan oxygen gas 2 and nitrogen dioxide half of oxygen gas. Dia punya equation balance equation decomposition of dinitrogen pentaoxide. Jadi sekarang kita nak cari
hubungan kadar tadi. Kita nak lihat kadar kehilangan N2O5 sama tak dengan kadar pembentukan NO2 dengan kadar pembentukan O2. Okey. Dia tak sama Kalau tengok stoichiometry dia bukan 1-to-1 maksudnya tak sama. Okey, nanti kita nak buktikan macam mana ni. So ini sekarang kita belajar tentang differential rate equation. Differential rate equation. A differential rate equation enable the relationship. Jadi kita nak lihat kaitan relationship antara rate disappearance dengan rate formation of product. Rate disappearance of reactant dengan rate formation of product. Kita nak lihat, kita nak tengok okey. Nanti N2O5 ni dia hilang, kadar dia tu berapa dan berapa kadar pembentukan NO2 dan pembentukan O2. Macam mana? Jadi di sini dia study kehilangan N2O5 dan pembentukan NO2. Jadi 3 graf diplot dalam satu skala yang samalah. N2O5 dia hilang, so you nampak yang biru ni N2O5 dia hilang sebab dia reactant, dia hilang. So dia graf turun ke bawah macam ni, concentration berkurang, maksudnya reactant. Kalau nampak dia naik, okey, sekarang O2 dengan NO2. Okey. O2 dengan NO2. Okey, kalau kamu nampak molnya kalau nampak NO2 ni nombor dia lebih besar bandingkan N2O5 kan. Jadi NO2 yang nampak ikatan dia naik tu. Kan, katalah kamu kena label yang mana satu NO2 dengan O2. N2O5 you tahu dia berkurang tu. Tapi sekarang kita ada produk ada dua, NO2 dengan O2. Okay, so yang mana O2, yang mana NO2? Kalau you nampak stoichiometric coefficient dia tu besar, ini kecil, NO2 tu besar, maksudnya NO2 yang kadar dia tu tinggi tu. NO2 dia graf yang tinggi tu adalah untuk NO2. Nanti kita tengok dia punya hubungan kadar dia. Jadi di sini nak lihat hubungan tu, jadi dia mencari average rate average rate berdasarkan sela masa 300 ke 400. Nak cari hubungan kadar tu dia buat semua bagi berdasarkan graf tu dia carikan average rate antara 300 ke 400 masa. Dia carikan ni. Dia monitor ni nak tengok hubungan Dia fixkan, carikan average rate antara 300 to 400 second. So dia carilah berapa perubahan kepekatan tu. Perubahan masa semua sama. Dia gunakan 300 to 400. Dia cari perubahan kepekatan. Jadi bagi NO2 didapati perubahan kepekatannya 0.0037. Okey. Perubahan kepekatan untuk N2O5 dia negatif lah sebab dia adalah reaktan negatif 0.0019. Bagi O2 adalah 0.009.
Okay. So dia lihat perubahan kepekatan. So dia bahagi dengan masa. Dapat rate lah. Perubahan kepekatan per dengan masa ni. Dapat rate. So dia pun tengok rate. Dapat rate point dia. Okay, dapat rate. Untuk O2 9/10/6. Untuk NO2 3.7/10/5. Untuk N2O5 1.9/10/5. Kamu faham tak ni? Sekarang ni nak lihat kaitan tu. So dia fixkan selera masa 300 to 400 second. Dia cari average rate. Dia lihat berapa perubahan kepekatan setiap satu. Dia bahagi dengan masa. Dapat rate lah. Average rate lah semua ni. Average rate. Antara 300 to 400 second. Berapa nilai-nilai rate dia. Bagi oksigen, NO2 dan N2O4. N2O5. Okey, jadi ini nak explain balik graf tadi. Jadi reaction ni adalah N2O5 jadi NO2 dan half oxygen. As seen in the graph, N2O5 decreases. Nabi nampak tadi graf yang biru tadi adalah untuk curve yang untuk yang biru ni adalah untuk N2O5 ni. N2O5 dia decreases. NO2 increases with time. Jadi nampak NO2 dengan O2 increases. Merah dengan hijau tu increases. Because these species have different coefficient. Ni coefficient dia different. Ni 1, ini 2, ini setengah. In the balance equation, their concentration do not change at the same time. Jadi concentration, perubahan concentration tu berbeza-beza lah. 0.009, 0.0037, 0.0019. Jadi, when 1 mole N2O5 decompose, 2 moles NaO2 and half mole of O2 are formed. Jadi di sini kan daripada balance equation ni, 1 N2O5 dia decompose. 1 N2O5 decompose, dia akan menghasilkan 2 NO2 dan half of O2. Jadi dia punya, sebab coefficient dia berbeza, jadi change in concentration dia berbeza lah. Jadi rate di sini berbeza. They are different ni rate. They are different ni maksudnya rate lah. Rate tu berbeza. Because sebab stoichiometry dia tu berbeza. Stoichiometry dia different. Rate for the formation of O2. Nampak rate for the formation of O2 ni 9/6 ni adalah half for the disappearance of N2O5. Betul tak you tengok? Kaitan O2 dengan N2O5. N2O5 ni kalau kamu bahagi 2, kamu dapat ini. Maksudnya ini hubungan dengan yang ini. You bahagi 2 dapat ini. 1.9 lebih kurang lah 1.9 exponential tolak 5 bahagi 2 dapat 9.5 times 10 power of minus 6. Lebih kurang lah 9.5. Nilai ni, nilai untuk N2O5, you bahagi 2, kamu dapat 9, lebih kurang 95, sepuluh dapat 10/6. 9/10/6 lebih kurang. Okay.
So rate the formation of O2 ni adalah separuh daripada kehilangan N2O5. 9 kali 10 kuasa tolak 6 ni adalah separuh daripada 1.9 10 kuasa tolak 5. 1.9 10 kuasa tolak 5 bahagi 2 dapat 9 10 kuasa tolak 6. Itu maksudnya. Okay. And rate formation of NO2 adalah twice. Maksudnya hak ni dengan hak ni dia kena kali 2 dapat yang ni. 1.9 10 kuasa tolak 5 kali 2 lebih kurang lah 3.8 10 kuasa tolak 5. Yang ni 3.7 10 kuasa tolak 5. Lebih kurang lah. 1.9 10 kuasa tolak 5 kali 2 dapat nilai ni. Jadi maksudnya rate for the formation of NO2 ni adalah 2 kali kehilangan N2O5. Ya, dia berdasarkan stoichiometry ni. Ini satu nak samakan kadar dengan N2O5. Okey. NO2 tu kena kan. Kalau nak samakan N2O5 dengan NO2, N2O5 tu kena kali 2 baru sama dengan NO2. Okey. Sebab N2O5 1, NO2 2. Boleh faham tak? Nak samakan N2O5 kena bahagi 2 untuk samakan dengan oksigen. N2O5 kena kali 2 baru sama dengan NO2. N2O5 kena bahagi 2 untuk samakan dengan O2. Gitu. Sekali lagi rate for the formation of O2 adalah half disappearance of N2O5. Rate for the formation of O2 adalah separuh daripada nilai ni. O2 ni adalah separuh daripada N2O5. Okay. Dan rate formation of NO2 adalah 2 kali ganda rate for the N2O5. 3.7 10 kuasa tolak 5 ni adalah 2 kali ganda N2O5. N2O5 kena kali 2 baru sama dengan dia. Yang ni 2 kali. Yang ini saya tulis kat sini Yang ni twice. Yang ni half. Banding dengan N2O5. Kalau kita banding dengan N2O5, pembentukan oksigen tu adalah half bagi kehilangan N2O5. Okey. Pembentukan NO2 adalah 2 kali ganda. Twice. Kehilangan N2O5. Jadi yang kita buat ni, kita dapat daripada data, kita nampak daripada data eksperimen kita dapati dia punya hubungan dia macam tu. Okey. Jadi, kita tak payah pening-pening kalau nak ni kan. Kita tengok daripada equation pun kita boleh buat dah. Sekejap macam ni. Menunjukkan macam ni. Jadi, ini nak buktikan. Ini tujuan dia ni nak membuktikan. Kita dapati daripada graf kita nampak dia macam tu. Jadi di sini perubahan kepekatan Ini D ni adalah small change. Jadi di sini kita boleh buat hubungan dia berdasarkan D. D ni adalah small change. Sekarang ni saya nak come up with
equation yang dipanggil differential rate equation. Differential rate equation. Nak buktikan daripada data. Data yang ditunjukkan tu menunjukkan macam mana. Jadi, perubahan kepekatan N2O5 adalah, kan nampak tadi, perubahan kepekatan N2O5 dia adalah half of the perubahan kepekatan NO2. Dan dia adalah, kamu nampak tak tadi sini? Ini perubahan kepekatan N2O5 bila kita nak samakan dengan NO2 dan O2, dia 0.0019 ni adalah 0.0 nak tunjuk dengan NO2, kita nak samakan dia. Kita buka-buka kat sana sekejap. Per dengan 2. NO2 tadi berapa? Kita letak balik kat sini . Perubahan kepekatan N2O5 adalah negatif 0.0019. Perubahan kepekatan NO2 adalah 0.0037. Ini molar, perubahan kepekatan dia. Perubahan kepekatan oksigen adalah 0.009. Berapa kosong? Kosong ada 3 kali. Jadi 0.0019 tu adalah NO2 bahagi 2 kan? Bahagi 2. Lebih kurang ni. Yang ini dibahagi 2 dapat yang ni. Bahagi 2 nilai ni, NO2 bahagi 2 dapat 0.019. Dan nilai ni ini kena kali 2 dapat macam mana saya dapat nampak. Kamu pening tak? Ni sebab saya sebenarnya simple je, tapi sebab nak buktikan daripada graf tu. Yang ini kita kena kali 2. Baru dia. Yang ini dengan yang ini. Dia kena kali 2. Itu yang dapat ni. Ataupun yang ini dia separuh dengan yang ini. Yang ini. Bahagi 2. Dapat yang ni. Yang ni kena kali 2. Dapat yang ni. 0.009 kali 2 lebih kurang 0.0019. Jadi maksudnya dia yang ni kena perubahan yang ni dia kena bahagi 2 baru sama dengan yang ni. Manakala perubahan oksigen ni kamu kena kali 2 baru sama dengan N2O5. Jadi kita dapat di sini. Okey, jadi rate tu adalah perubahan kepekatan per masa, usual per masa. Jadi yang tadi ni NO2 per 2 tu, so you just DT kat situ.
oxygen over half tadi, D oxygen over half tadi, so you bubuh je DT kat belakang dia. Jadi maksudnya di sini, sebenarnya nak membuktikan kita punya differential equation kita ni, kiranya secara umumnya kita ada reaktan dia A, B, koefisien dia A, B masing-masing, dan produk dia C, D, koefisien dia C dengan D masing-masing. Jadi differential equation-nya adalah kita buat dia ada D differential equation dia ada D tu, small change in A over yang stoichiometric coefficient tu A, B, C, D tu dia jadi pembawah A, B, C, D. Dan kalau reaktan tu negatif, produk positif. Faham tak? Yang ini kan equation dia tadi N2O5 jadi NO2 2 dan half of oxygen kan? Macam tu kan? Jadi itu yang jadi differential equation dia tu. Ini ada satu kan? Jadi dia satu kat sini. Satu tak tulis tak apa. So negatif. Jadi rate-nya adalah saya tulis balik negatif D concentration N2O5 over DT sama kan? Differential equation adalah relationship. Maksudnya kita hubungkan semua bagi sama. Nak lihat hubungan dia tu. So ini produk. So positif D NO2. Okey, ada 2 di situ per 2 DT. Sama dengan positif D oksigen. Okey. Dia punya stoichiometric coefficient dia half over half DT. Jadi half ni sebenarnya 2 ni dia dari naik atas. Tu tadi tu O2 tu 0.09 ni adalah kita kena kali 2 baru sama dengan N2O5. Faham tak? Jadi tujuan ni saya duk terang payah-payah daripada data-data tu nak membuktikan differential equation tu macam mana boleh kita dapat macam tu. Jadi yang stoichiometric coefficient tu jadi pembawah A, B, C, D tu. Jadi itu yang kita kena. Jadi kalau kita ada equation macam ni, kalau kita ada soalan macam ni, equation macam ni. Contohnya dia bagi soalan nitrogen campur dengan hidrogen 1 dan 3 menjadikan 2 amonia. Okay, dia habaq sini nitrogen is disappear at the rate of color pula. Biru juga. Sekejap. Okay. Nitrogen is disappear at the rate of 0.10 molar per minute. Calculate rate for disappearance. Okay. Jadi kamu kena faham yang diberi ni macam mana nak tulis. Nitrogen is disappear. Okay. Jadi ini maksud nitrogen is disappear. Kita nak tulis. Negatif. Disappear kan. Negatif D nitrogen over DT. Rate, expression rate tu. You kena buat D nitrogen over DT. Ada negatif. Itu maksudnya rate. Rate kan change in concentration over change of time. Jadi D, small change lah. D nitrogen over DT. Negatif. Nilai dia. Yang dia nak cari ni, disappearance of hydrogen. So dia nak cari negatif D hydrogen over DT. Apa nilai dia? Appearing of ammonia maksudnya dia nak cari positif D ammonia over DT. Yang diberi ni adalah negatif D nitrogen disappearance over DT. Yang dibagi tu adalah negatif D nitrogen over DT. Dia secari negatif D hydrogen over DT, D ammonia over DT. Okey, jadi kita kena buat dia punya relationship dulu. Iaitu differential equation. You buat mesti ada tulis perkataan rate. Rate is equal to sebab equation dia tadi nitrogen, hydrogen
3 hidrogen, 2 amonia. Jadi you buat 3 tu ke bawah untuk hidrogen. Negatif. Amonia ada 2 ke bawah. Jadi di sini kita nak cari dihidrogen kan? Kita nak cari dihidrogen. Nak cari dihidrogen over dt untuk yang pertama. Jadi dihidrogen over dt ni, 3 ni dia boleh naik ke atas sini. Sorry. Yang dia bagi tu nitrogen. Nah, 3 ni dia dah bagi nitrogen. Dia dah bagi nitrogen. Kita nak cari hidrogen. Jadi 3 ni naik atas sini. Maksudnya ni hidrogen hubungan dengan nitrogen. Kita nak hidrogen ni saja. Kita nak yang ini je. Kita nak yang ni. Kita nak ini. Negatif dihidrogen over dt. Jadi 3 ni bawa naik ke atas ni. Kita dah tahu dah nitrogen tu. Jadi dia 3 d nitrogen over dt. Jadi d nitrogen over dt nilai ni adalah 0.1. Jadi kali 3 je lah. 0.3 molar per minit. Boleh tak? Faham tak ni? Cuba buat nombor 2. Buat nombor 2 macam mana? Ni tak ada jawapan untuk nombor 2. Buat nombor 2. Sekarang kita nak lihat hubungan nitrogen dengan amonia. Tengok hubungan nitrogen dengan amonia. Tengok hubungan nitrogen dengan amonia. Nitrogen dengan amonia. Kita nak positif di amonia over dt. So 2 ni buat naik atas ni. Jadi set-set hubungan dia tu. So kita nak positif di rate for the appearance of ammonia. So positif di amonia over dt adalah you ambil ni. Di amonia over dt 2 ni tak atas ni. Sama dengan tolak bubuh depan. Di nitrogen over dt. Mana 2? 2. Tolak 2. Faham ke tak? Ya Allah. Faham tak ni? Tak nampak muka kamu. Sama ada faham ke tak faham. Itu masalah. Tolak 2 di nitrogen over dt. Okey. Jadi di nitrogen over dt tu ini tak ada nilai negatif Jadi negatif di nitrogen over dt adalah Jadi negatif di nitrogen over dt adalah 0.1. Jadi 2 kali 0.10. So dapat 0.2 0.2 molar per minit. Kamu faham tak? Faham. Boleh? Okey, ni saya tak mahu sekejap. Okey. Dalam kumpulan lagi satu saya boleh sempat buat tutorial Okey, jadi sekarang kita buat yang ni. Buat yang ni, contoh yang macam ni. Sebab saya rasa yang ni memang banyak yang tak faham. Saya tengok pada tutorial. Saya nak ambil satu contoh. Tutorial. Buka lagi tadi. Selalu student akan silap sebab tu saya nak kabut sikit tentang tu.
Saya nak pergi dia detail sikit. Tengok tutorial. Nak buat latihan sikit. Tengok tutorial. Mana dia? Tutorial tak buka tadi. Dalam kumpulan lagi satu tu saya boleh buat tutorial banyak juga. Ni tak sempat dah ya. Tengok tutorial soalan yang macam ni. Soalan yang melibatkan relationship. Soalan nombor berapa? Tengok soalan. Tengok. Saya tak boleh nak buka pada lambat. Muka soalan. Soalan nombor 5 misalnya. Soalan nombor 5. Tengok soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Ada lagi 10 minit sampai ni. Soalan nombor 5 ini. Propane CTH8 burns in oxygen to give carbon dioxide and water. If the concentration of propane decrease at the rate of 0.25 molar per second, what is the rate at which concentration of oxygen is decreasing? Mesti ada equation. Oh, saya tak boleh nak ni kat sini. Oh, belum pula. Kamu tengok soalan. Saya tulis kat sini. Propane is burned in oxygen to give carbon dioxide and water. So first kena ada equation dulu. Okay, equation burning of propane. Burns tu maksudnya dia plus oxygen. Burn in oxygen plus oxygen. Combustion. So propane C3H8 kan. Propane. Plus oxygen. So dia jadi CO2 and water. Kamu balancekan equation. Balancekan equation. CO2 and water. CO2 gas, water liquid. Okay, ni kena ada 3 kat sini. C3, 3. Hydrogen, kena ada 4. 4 kali 2, 8. Oksigen berapa? 3 kali 2, 6. 6 campur 4. 10, 5. 3 kali 2, 6 kan? 6 campur 4, 10, 5 So balance lah equation ya. C3H8. Oksigen. Betul dah. Okey, jadi dia punya differential rate equation mesti ada perkataan rate dulu. Rate equals to negative, reaktan kita propane D concentration C3H8 kurungan 4 segi ni menunjukkan concentration over DT samakan. Sebab kita nak lihat relationship. Negatif D, oksigen
over dt. So ada 5 di sini, 5 tak bawah. Tengok dia. Samakan dengan, okey, produk kita positif di concentration CO2 over 3 dt. Samakan dengan positif, kena ada sign positif ni ya. Walaupun nilai dia positif, sign tu kena ada. Kalau tak ada sign salah. D concentration H2O over 4 dt. Okey, itu dia punya differential rate equation. Differential rate equation. Kalau soalan minta differential rate equation, kamu kena buat dalam bentuk D. Kalau dia kata relationship sahaja, tak ada perkataan differential rate equation, kamu boleh buat sin 3 segi tu. D tu boleh ganti dengan sin 3 segi tu. Untuk menunjukkan change. Di sini, dia tak minta pula differential rate equation. Jadi, tapi kamu untuk buat calculation ni kena adalah hubungan dia tu. Sama ada dalam bentuk differential rate equation ataupun change. Kamu boleh buat D ataupun, untuk soalan ni dia boleh buat dalam bentuk D ataupun segitiga pun boleh. Kamu buat dalam bentuk segitiga pun boleh. So D. Kecuali kalau soalan tu minta dalam bentuk differential, mesti D sahaja. Soalan ni dia kata, propane is burned in oxygen to give carbon dioxide and water if the concentration of propane is decreased. Kamu tengok dia kata tadi, apa maksud dia? Concentration of ini boleh pula. Apa maksud ini? Dia kata propane is decreased at a rate of 0.25. Jadi rate ni rate propane. Jadi ini maksudnya negatif D ni maksudnya negatif D concentration propane over dt 0.25. Maksudnya yang diberi di sini dia dah bagi dah given negatif D Cp H8 over dt adalah 0.25 molar per second. Jadi kita nak cari oxygen is decreasing. Kita nak cari kita tekan pen tu dia tak marah. Kita tekan ini dulu. Tengok. Dia ada jalan dulu. Sekejap. Dia nyanyuk sikit sekejap. Ini pisang lain dulu. What is the rate at which concentration of oxygen is decreasing? Jadi kita nak cari, ini maksudnya kita cari negatif D oxygen over dt. Ini nak increasing pula. Positif D carbon dioxide yang tak okey dah ni. Maaf lah. Masa pun dah habis lah. Kamu ada kelas kan?
Yang rasa tak sampai, tak tercapai tujuan saya buat ni. Rasa banyak yang tak faham tu. Kamu cuba dulu buat soalan tutorial tu, kita bincang lagi hari Khamis. Okey. Siapa yang tak apa faham apa yang kita bincangkan hari ni, tengok balik video. Tak capai ni rasanya. Banyak yang tak faham tu. Betul tak? Faham ke tak faham? Faham. Ya? Dia buka banyak sangat ni padahal dia hang. Dia buat kerja tadi tak tutup. Okey, ada kelas kan? So kamu pergi kelas. So saya berhenti sampai situ Okey, aku buat tutorial tu supaya kamu lebih faham lah apa yang saya ajar. Tutorial kena buat nak make sure you all faham ke tak faham tu, buat tutorial tu. Saya tutup kan. Okey, so bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Thank